Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam. Kita jumpa hari ini untuk siaran 26 hari bulan Julai 2020. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ucap terima kasih kepada lebih 1,500 orang yang respon pada poster yang saya naikkan kira-kira 2 jam yang lepas. Saya fikir antara poster yang mendapat banyak respon. Tuan-tuan dan puan-puan, apa yang akan saya sebut malam ni adalah almost my story, tapi saya fikir taklah my story kot, dia termasuk dengan observation. Ini juga yang saya sampaikan sejak akhir ini dalam kursus tertutup kepada penjawat awam dan juga tenaga pengajar universiti. Dulu pun sebenarnya saya sampaikan di Institut Penyiaran Tun Abdul Razak ketika saya selalu dipanggil untuk menyampaikan ceramah antara 60 hingga 200 orang yang hadir, iaitu mengenai mentaliti kita sebagai pekerja dan bagaimana selalunya apa yang saya sebut sebagai toksik ataupun virus ataupun kita sebut mentaliti pasif yang menjadi penyebab kepada banyak orang yang bekerja menjadi tidak produktif, menjadi sebenarnya banyak syarikat tidak dimusnahkan semata-mata oleh cabaran perniagaan, tapi dia musnah lebih cepat kerana dia mempunyai pekerja yang tidak mempunyai ketahanan cabaran pekerjaan. Dan ketahanan cabaran pekerjaan bukanlah tentang kekuatan mental, tetapi adalah kerana mentaliti. Tuan-tuan dan puan-puan, oleh kerana dah begitu lama sindrom yang kita sebut sebagai apa yang disebut sebagai mentaliti pasif ketika bekerja yang wujud sampai hari ini sejak dulu, dan saya tak pasti cuma bila saya masuk bekerja pada tahun 1994 dalam kumpulan kerja yang besar, kerana sebelum tu sebagai kru filem, sebagai pekerja rencam, saya bekerja dalam keadaan yang tidak kondusif. Jadi kita anggap kata institusi yang tidak kondusif tentulah lebih terdedah kepada apa yang kita sebut sebagai rumus manggas, kerana dia adalah sebuah institusi yang kita build up untuk satu production berpisah. Kita build up, bekerja di pasar. Bagaimana kita nak mengadakan wujudnya satu pemikiran institution, kerana di pasar adalah orang mempunyai lain-lain sektor pekerjaan. Apabila mereka bergabung, mereka mengumpat rumus manggas ataupun bertoksik, dia adalah perkara biasa. Cuma apabila institusi yang profesional, terutama sama ada anda bekerja di kementerian, anda bekerja di agensi, anda bekerja di JLC atau anda bekerja di sektor swasta, salah satu daripada cabaran yang menyebabkan sebuah syarikat menjadi lebih mudah rapuh dan lebih mudah jatuh adalah kerana ujian yang kecil datang daripada luar, tetapi akhirnya mencetuskan cerai-berai ataupun porak-poranda secara dalaman besar-besaran. Ataupun tanpa ujian, syarikat tersebut telah pun memiliki masalah toksik dalaman. Saya suka kalau saudara Google dan baca Vice Corporation Crisis, VICE, ada Vice Media Crisis, VICE, Media, MIDIA, Media, Crisis, CRISIS. Yang pada satu masa, syarikat ini mempunyai nilai pasaran 40 juta million USD, iaitu kira-kira 160 ataupun 170 million ringgit Malaysia. Ia sebuah syarikat yang berkrisis kerana wujudnya apa yang dipanggil sebagai pasukan CEO dan pasukan COO. Pasukan CEO adalah pasukan perancang perniagaan, manakala pasukan CEO adalah pasukan perancang kandungan, kerana Vice Media adalah sebuah syarikat yang membekalkan kandungan di pelbagai platform, elit dan eksklusif. Tapi oleh kerana wujud dua puak yang sangat ketara, hingga kedua-dua pihak mempunyai bala tentera yang sangat besar. Mereka mempunyai pengikut di peringkat Vice President, mereka mempunyai pengikut di peringkat General Manager, mereka mempunyai pengikut di peringkat pengurusan. Menjadikan syarikat ini menjadi konflik yang sangat besar di Amerika. Akhirnya pemilik saham telah memilih satu syarikat auditor untuk datang membuat audit mengenai krisis sebenar dan bagaimana menangani. Setelah auditor membuat semakan, laporan yang disediakan oleh auditor adalah pasukan COO dianggap sebagai pasukan toksik. Maka dia menjadi model yang pertama
dalam krisis pembersihan syarikat yang menjadi toksik yang dilaksanakan secara agresif di Amerika, di mana seluruh pekerja yang berada dalam tim COO terpaksa dibuang kerana tak ada lagi pilihan, iaitu kalau membuang COO seorang, dia akan tinggal lagi pasukan dia, yang kerana pasukan dia juga mempunyai akses terhadap pengurusan tertinggi sebagai Vice President, General Manager dan sebagainya. Krisis Vice Media Corporation telah memberi saya banyak pengajaran apabila saya mula menganalisa dan mula melihat bahawa syarikat di barat juga mengalami masalah toksik apabila dua pasal pengendali utama, walaupun CEO adalah seorang pengendali yang sepatutnya diberikan mandat penuh untuk mentadbir, tapi oleh kerana CEO dan COO mempunyai operation yang berbeza, kerana CEO adalah seorang yang menjalankan operation kandungan, iaitu menentukan hala tuju jenis kandungan yang perlu disediakan oleh Vice Media Corporation apabila mereka ingin bersaing sebagai pembekal kandungan yang besar di Amerika. Manakala pasukan COO adalah pasukan yang menjalankan operasi, iaitu yang melaksanakan idea. Apabila auditor telah menghantar laporan dengan mengatakan bahawa krisis ini setelah dinilai, dia adalah krisis kerana mentaliti COO-nya. Oleh kerana mentaliti COO-nya pula mempengaruhi pengurus-pengurus di peringkat bawahan. Dan akhirnya Vice Media Corporation telah terbahagi dua. Dan kata pihak auditor, setelah mereka membuat audit karakter, mereka membuat audit personality dan audit mentality, mereka menyarankan kepada lembaga pengarah untuk mengeluarkan semua pasukan COO bagi membolehkan CEO mendapat pasukan yang kuat, mantap dan memberikan dia sokongan penuh untuk melaksanakan projek Vice Media Corporation yang pada waktu itu sedikit terjejas perniagaannya berikutan munculnya banyak syarikat pembekal kandungan dalam platform digital. Di Malaysia kita tak pernah buat audit, tuan-tuan. Apabila sebuah syarikat berkrisis, bukanlah model di Malaysia untuk menyemak gosip, toksik, virus, kabar angin, orang yang selalu mencetuskan kegoncangan dalam syarikat dengan menggunakan personality dan juga mentality toksik dia. Tak pernah dilaksanakan. Kita tak pernah ada auditor yang menyukat bahayanya toksik, bahayanya virus dan bahayanya orang yang mentality pasif dalam bekerja. Malah kita membiarkan dia berlaku sebagai satu rahsia terbuka ataupun ada diwujudkan sebagai unwritten law. Tak ada undang-undang yang ditulis bagi mengatasi masalah yang sebenarnya bukanlah rahsia besar. Banyak syarikat, banyak kementerian, banyak JLC, banyak agensi, malah banyak pentadbiran swasta sendiri pun sedang berdepan dengan krisis di mana attitude yang buruk masuk ke dalam pengurusan profesional dan dia telah menjejaskan syarikat tersebut. Pada tahun 2019, saya sempat melihat dari dekat sebuah syarikat yang akhirnya diumumkan gulung tikar. Syarikat yang menanggung beban hutan yang besar, syarikat yang menanggung ketidakupayaan produktiviti untuk menghasilkan pendapatan. Dalam perhatian saya selama 7 bulan saya berada dalam syarikat terakhirlah saya bekerja. Dan saya diminta waktu itu membantu untuk memformasikan platform digital. Oleh kerana platform digital adalah perkara baru, sukarlah untuk saya menyatakan bagaimana migration perlu dibuat. Dia seperti memindahkan buaya yang tinggal di air untuk naik dan tinggal di darat. Dan pada masa yang sama, kita mengubah habitat buaya dengan mengatakan mereka perlu tinggal di darat lebih lama bagi memastikan projek ini berjaya. Apa yang mereka boleh lakukan kerana mereka tak boleh menjawab, mereka tak boleh menentang idea-idea saya secara praktikal kerana mereka tidak memiliki kemahiran untuk berhujah tentang platform teknologi. Mereka mula mencari ruang hingga akhirnya menyebarkan kabar angin ataupun menyebarkan gambar. Saya sedang mengambil ubat. Saya ambil ubat minum. Dan mereka menyebarkannya. Hinggalah kesatuan mengatakan apakah seorang yang mengambil ubat stres, yang didiagnos mempunyai stres, layak untuk memimpin syarikat untuk berubah. Fitnah ni berkembang dengan besar. Surat-surat layang dan juga status Facebook dengan menggunakan akaun palsu disebarkan. Tapi oleh kerana saya dah ada dalam syarikat dah lama dan syarikat-syarikat besar yang lebih complicated pengurusan dia, saya faham kata apa yang berlaku dalam syarikat ini adalah kerana kenaifan dan juga kerana nilai konservatifnya.
Tapi akhirnya tuan-tuan, model yang berlaku pada syarikat ini adalah model yang saya lihat banyak berlaku, terutama kepada mereka yang bekerja dalam sektor kerajaan. Bagaimana sebahagian besar daripada toksit, sebenarnya bagaimana daripada mereka yang mempunyai mentaliti yang negatif, berjaya mencetuskan keadaan bekerja yang pasif ataupun ruang bekerja yang tidak kondusif. Selalunya tuan-tuan, dia ada 3 cara strategi orang yang mengaturkan perkara tersebut. Iaitu mereka biasanya orang yang tidak berjaya dalam kerjaya, yang telah melalui proses bertahun-tahun sebagai loser, iaitu orang yang gagal dalam pekerjaan. Mereka tidak mendapat perhatian dalam pekerjaan dan kerjaya mereka telah pun mulai menurun. Untuk membolehkan mereka kekal bersaing, mereka tidak lagi bersaing secara proaktif, maka mereka bersaing secara regresif. Berarti kalaulah mereka adalah orang yang bekerja di bawahan, mereka akan mencipta keburukan pegawai-pegawai di atasan hinggalah wujud apa yang kita sebut. Sekiranya satu syarikat mempunyai 10 pegawai dan 10 pegawai mengendalikan 10 jabatan. Di kantin ni, nama baik 10 pegawai ini telah pun dianggap buruk kerana beratus-ratus orang yang bekerja di bawah 10 orang pegawai ni, apabila mereka bergaul, mereka menyebarkan vibe negatif mengenai ketua-ketua mereka. Ini adalah budaya di mana orang Melayu mengisi perut. Makan di kantin ni, dia mengisi perut daripada rezeki yang dia perolehi hasil gaji tempat dia bekerja. Dia isi perut. Tapi dia mengeluarkan sesuatu dengan menafikan ataupun dengan menidakkan bahawa perbuatan dia itu akan menyebabkan ruang dia mencari makan dan ruang dia mencari rezeki sedikit demi sedikit akan mulai tergugat kerana fitnah yang mereka ciptakan di kalangan mereka sendiri. Saya pernah waktu saya bekerja dalam syarikat ni, saya hampir tak boleh pergi ke kantin untuk makan kerana saya datang daripada 6 syarikat yang lain pada era 25 tahun saya bekerja. Kebiasaannya, oleh kerana saya dah lama tak berada dalam syarikat yang tua, saya berada dalam syarikat yang baru dikembangkan, baru tumbuh, dan syarikat yang terakhir saya bekerja pun adalah Tibet Aliza, iaitu sebuah syarikat yang dimulakan daripada kosong. Berarti nilai kompetitif dan usia syarikat yang muda biasanya lebih bertenaga daripada sebuah syarikat yang tua. Jadi saya tak boleh pergi ke kantin tuan-tuan kerana saya merasa sangat gemetar dan sangat takut mendengar perbualan-perbualan di kantin, di mana orang akan bercerita tentang skandal seks bosnya, orang akan bercerita tentang penyonglapan wang, orang akan bercerita tentang perkara-perkara yang pada saya adalah sesuatu yang tak pernah saya dengar pun dalam tempoh 25 tahun. Seburuk-buruk tempat saya pergi tuan-tuan, kebiasaannya yang kita dengar adalah gosip-gosip mengenai kenapa gaji lewat, kebajikan pekerja yang tidak dijaga. Tetapi di syarikat tempat terakhir saya bekerja, semua orang mula menceritakan perkara-perkara hinggalah soal seks. Orang yang mereka benci, mereka boleh sebarkan sambil makan dan tak ada rasa bersalah. Kes ini telah menjadi perhatian saya dan saya banyak menyampaikan syarahan. Sebab itu saya tak boleh namakan syarikat, saya sebutkan secara tertutup. Tapi semua dalam sesi yang tertutup, saya membentangkan kes ini sebagai kes yang sangat klasik. Menggambarkan bagaimana potensi sebuah syarikat untuk kembali tumbuh ada. Tetapi oleh kerana memiliki sekitar 800 tenaga kerja yang sebahagian besarnya telah pun dicemari pemikiran mereka oleh kesangsian, keengganan untuk berubah, dan akhirnya kerana mereka tidak lagi boleh melindungi diri mereka daripada realiti, iaitu anda tidak boleh berubah, skill anda tak boleh bermigrasi untuk menghadapi cabaran pekerjaan, anda tidak relevan lagi untuk mempertahankan syarikat yang memerlukan dimensi ataupun perubahan arah tuju kerja, maka akhirnya daripada peringkat pengurusan turun sampai ke bawah, penyebaran fitnah telah berlaku dengan begitu banyak. Hingga akhirnya tuan-tuan, ada satu kedai mi yang dimiliki oleh orang India yang tak ada orang Islam pergi makan. Oleh kerana saya tak gemar memandu pada waktu makan menghadapi jam, dan saya tak boleh pergi ke kantin makan kerana gosip yang saya sebut majlis dosa terlampau banyak berlaku di kantin. Dan saya pasti kedai India yang saya ada ni menjual makanan yang halal. Jadi saya masuk hinggalah seorang lagi bos yang menasihati saya, kata tak ada orang Islam pergi makan kedai tu nak. Bayangkanlah, hanya dengan masuk kedai tu dan order teh ais dan makan mi goreng mamak yang digoreng oleh orang bukan Islam, saya rasa lebih selesa daripada berada dalam kantin berhawa dingin yang renovasinya pun baru dibuat.
Tetapi saya tak boleh tahan kerana 25 tahun saya tidak pernah mendengar betapa dahsyatnya orang bercakap tentang keburukan syarikat sendiri berbanding dengan syarikat ini. Itu yang ingin saya bagi intro pada saudara, bahawa apabila saya mengambil kes sebuah syarikat yang di mana saya diminta untuk membantu menyusun platform digital untuk bermigrasi, dan saya ambil pula contoh pada dekad awal saya bekerja, dan saya merasa sangat terperanjat kerana mentaliti dan juga sikap dalam pekerjaan, terutama orang-orang yang kecewa menganggap bahawa adalah bukan satu kesalahan meluahkan kekecewaan, tetapi dengan menimbulkan cerita-cerita fitnah. Hingga semua orang, yang saya rasa aneh tuan-tuan, apabila mereka bercerita tentang skandal seks, saya merasa sangat tidak selesa untuk dengar. Tetapi dia diperbualkan seperti hanya bercakap tentang harga gula naik ataupun minyak masak paket suka diperolehi. Apabila fitnah telah ditanam bertahun-tahun, tahun bertahun, tuan-tuan, orang bukan lagi seperti digambarkan memakan daging saudaramu yang busuk. Berarti mayat tu dia orang sembelih, potong dan makan tanpa rasa bersalah. Kalau daging yang busuk mungkinlah daging dan yang tidak ada bentuk orang. Tapi apabila mereka berbuat seperti meletakkan jenazah orang di atas meja makan, dan setiap orang dengan selesanya menggunakan pisau dan juga garpu untuk memotong mana-mana bahagian daripada mayat tersebut dan memamahnya tanpa rasa bersalah. Inilah budaya yang saya bagi tahu kata agak bahaya apabila toksid ataupun virus berkembangnya, bahawa satu hari juga kalau saudara-saudara berada dalam tahap mula, sekaranglah kalau saudara pergi bekerja, saudara berada dalam tahap fitnah kecil-kecilan tentang tak sepatutnya syarikat menukar kereta, tentang anda mula melihat bagaimana troli yang membawa makanan yang bawa masuk ke dalam meeting pegawai-pegawai tinggi menyediakan makanan yang anda anggap mewah dan tidak sejajar dengan proses penjimatan kos yang patut dilalui. Komen-komen kecil yang kemudiannya anda sebar. Percayalah, satu hari anda juga akan menuai fitnah yang dahsyat seperti mana saya mendengar daripada perbualan kaki tangan syarikat yang terakhir saya pergi untuk membantu mereka bermigrasi ke platform digital. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ambil contoh bagaimana sukar melalui satu proses pada tahun 1999. Ketika saya menyertai NTV7, dia adalah sebuah syarikat yang baru bermula. NTV7 dilancarkan 1997 dengan membeli barangan pada waktu itu $1 USD bersamaan dengan RM2.50 Malaysia pada waktu itu. Oleh kerana syarikat ni baru membawa masuk barang-barang daripada Jerman, teknologi daripada Jerman sebagai teknologi penyiaran yang mereka gunakan untuk membolehkan mereka menjadi syarikat platform pertama yang menggunakan HD, persediaan ke HD. Berarti kos barangan yang dibawa masuk adalah mahal. Dan apabila ringgit jatuh dan kemudian periklanan domestik melemah, apabila ekonomi melemah, apakah perkara yang pertama melemah adalah periklanan. Kerana orang tidak akan membuat iklan ketika daya belinya menjunam. Menjadikan syarikat ini struggle dan terpaksa mengecilkan operasi, membentuk 2, 3, 4 syarikat supaya bebannya kalaulah berlaku sesuatu kepada syarikat induknya, mereka boleh memberhentikan pekerja yang bekerja dengan anak syarikat A, anak syarikat B. Berbagai pattern perniagaan telah dibuat untuk membolehkan syarikat ini bertahan pada tahap minimum. Tapi yang bagusnya tuan-tuan, pasukan yang dipimpin oleh Datuk Seri Sazali Ramli di NTV7 ada pasukan yang solid. Saya masih ingat saya agak junior kerana pada waktu itu CEO, COO, Vice President. Kemudian manager ni dianggap sebagai second layer. Tapi oleh kerana saya menjaga bilik berita dan saya sangat proaktif di dalam meeting, saya selalu dibawa dalam meeting top management. Jadi saya masuk dalam meeting top management dan sentiasa memberi pandangan bagaimana mengoptimumkan. Kerana pada waktu itu bilik berita selalu digambarkan sebagai jabatan yang menelan paling banyak kos tetapi mendapat pulangan paling sedikit. Tapi tak boleh ditutup kerana syarat pelesenan bagi semua media televisyen arus perdana yang dilesenkan, mereka bertanggungjawab menerbitkan berita paling pendek setengah jam pada waktu seawal pukul 8, tapi boleh tamat setengah jam, maksimumnya adalah sejam. Dengan syarat tersebut telah menjadikan bilik berita yang manajemen nak buat keputusan tutup tak boleh ditutup. Kerana lesen mensyaratkan semua media bertauliah pada waktu itu
memberi perkhidmatan wajib berdasarkan lesennya menyebarkan sumber maklumat kepada rakyat Malaysia dengan waktu perdana pukul 8 malam. Oleh kerana Datuk Sazali memiliki pasukan yang sangat kuat, pada satu masa delay gaji boleh mencapai 3 minggu dan boleh mencapai 6 minggu. Berarti pada minggu ketiga bulan September, kita boleh saja mendapat gaji bulan Ogos. Tapi pada tarikh-tarikh yang lebih teruk, kita akan mendapat gaji bulan Ogos pada pertengahan bulan Oktober. Krisis kelewatan gaji telah dijadikan alat untuk menghalalkan. Berarti saya nak ingatkan kepada saudara, bila memang syarikat akan berada dalam keadaan yang sukar membayar gaji, realistiknya kita kena faham bahawa perniagaan syarikat adalah perniagaan yang kita terlibat. Kerana kita adalah aset perniagaan syarikat walaupun di mana kita berada. Kerana syarikat tidak mendapat wang turunnya daripada langit. Syarikat mendapat wang terutama dalam media, kalau adalah iklanan. Kalau saudara bekerja dalam syarikat pengeluaran daripada produk yang dikeluarkan. Tetapi ramai orang tak mau melihat realiti ini dengan menganggap pemberbaitan mereka sebagai kaki tangan sebuah syarikat berdasarkan jadi job description. Kalau dilaporkan anda hanyalah seorang jaga, anda jaga je pintu keselamatan. Kalau anda adalah seorang dispatch, anda hanya menghantar dokumen. Kalau anda hanyalah seorang pekerja biasa, sampailah semua orang menganggap pembabitan mereka kepada syarikat hanyalah berdasarkan job description, iaitu gaji yang dibayar berdasarkan senarai tanggungjawab yang telah dikenakan. Berarti kerana dalam tanggungjawab tersebut tidak dinyatakan mencari uang ataupun mendapatkan uang pada syarikat adalah milik mereka, maka semua orang menganggap bahawa itu bukan kerja kami. Kami telah menjalankan kerja kami berdasarkan job description ataupun senarai tanggungjawab kerja, maka apabila tiba waktu dia, kami perlu mendapat gaji. Tak siapa ingin melangkah setakah ke depan untuk memahami bahawa dengan jatuhnya iklan ketika kos operasi syarikat berada pada RM600,000 sebulan, ketika kos untuk membeli kandungan jatuh pada RM4 juta sebulan, adalah mustahil syarikat dapat membayar gaji dengan tepat ketika pendapatan syarikat menjangkau maksimum 3 juta dengan kos mencapai RM4.6 juta sebulan. Adalah mustahil untuk syarikat dapat membayar gaji dengan tepat. Adalah mustahil juga syarikat melunaskan dulu gaji pekerja. Pada waktu yang sama, syarikat telah mendapat pendapatan iklan tetapi tidak memiliki program untuk ditayangkan. Krisis-krisis ini telah menyebabkan ramai orang memilih untuk berada dengan mencari salah syarikat. Yang saya katakan tadi, gosip menyalahkan syarikat. Walaupun semua orang tahu perbuatan tersebut tidak akan membantu syarikat tersebut keluar daripada realiti masalah yang sebenar, iaitu pengiklanan. Saya sarankan kepada tuan-tuan, apabila tuan-tuan bekerja, pastikan bahawa tuan-tuan tak berada dalam mentaliti lama di mana aku bekerja dengan tanggungjawab yang aku ada. Itu adalah mentaliti yang paling bahaya kerana saudara tidak kenal tempat syarikat saudara bekerja. Kalau saudara hanyalah seorang pegawai, saudara merasakan bidang kerja saudara hanyalah menyelia kursus atau bidang kerja saudara hanyalah menguruskan kewangan, bidang kerja saudara hanyalah menyediakan surat-surat dan dokumen kaki tangan kalau ketika mereka datang untuk mendapatkan dokumen. Tak kira saudara bekerja di bahagian sumber manusia, saudara bekerja di bahagian pengurusan procurement, saudara bekerja di mana pun kita panggil back office ni, had pemikiran saudara tak boleh lagi berada dalam era yang begini kompetitif. Yang saya beritahu kepada saudara, sama ada saudara bekerja dengan kerajaan pun, akhirnya kerajaan adalah majikan yang mungkin tidak memiliki wang untuk bayar gaji. Kerana akhirnya kerajaan adalah majikan yang mungkin tidak mempunyai wang untuk bayar gaji. Kerana akhirnya kerajaan adalah majikan yang mungkin tidak mempunyai wang untuk bayar gaji. Supaya jelas, supaya semua orang tidak menganggap bahawa apabila mereka bekerja dengan kerajaan, maka tugas kerajaan untuk bayar gaji mereka. Memang ia tugasnya, tetapi persekitaran sekarang memungkinkan apa saja terjadi. Saya beritahu pada saudara bahawa apabila berlaku kerajaan tidak lagi mampu membayar gaji kepada orang di Sri Lanka. Apa yang berlaku di Sri Lanka, saya stream dengan saudara, akan disusuli oleh 9 negara. Yang saya sebut adalah 2 negara jiran. Awal-awal tu saya sebut 2 negara jiran kita adalah Myanmar dan juga Cambodia. Membabitkan 3 lagi negara Islam, iaitu Pakistan, Mesir dan juga Tunisia. Kemudian membabitkan sebuah negara Amerika Latin, Argentina, membabitkan sebuah negara Afrika, Zimbabwe, membabitkan sebuah negara Eropah, Turki. Tahukah saudara, dalam tempoh 72 jam selepas saya stream dengan saudara mengenai 9 negara muflis, senarai negara menuju muflis telah meningkat kepada 18. Hinggalah Mexico, Brazil semua disenaraikan. Ini memberi gambaran pada era sekarang
negara muflis tidak lagi menjadi katalis yang rare. Berarti kalaulah rentetan negara muflis ini membentuk satu jaringan dalam tempoh terdekat 6 hingga 12 bulan, berarti jaringannya akan memberi impak. Sebab itulah saya kata, apa yang perlu dilakukan? Semua orang tanya dengan saya. Setiap kali saya bentangkan ekonomi, apakah yang perlu dilakukan? Ramai saudara tak tahu bahawa sebahagian daripada yang segera perlu saudara lakukan adalah membetulkan kedudukan saudara dan syarikat supaya saudara boleh mengoptimumkan sumbangan kepada syarikat ketika syarikat juga mengalami tekanan yang optimum. Bagi penjawab awam adalah saudara akan mempertingkatkan perkhidmatan saudara dalam jabatan atau kementerian saudara bekerja bagi memastikan kementerian dapat berfungsi dengan baik dan menjalankan tugasnya dengan betul supaya kita tak masuk dalam senarai 18 negara yang akan muflis. Saya beritahu pada saudara, bayangkanlah 1 minggu selepas Sri Lanka nak diisytiharkan muflis, IMF dan juga Pusat Kajian Ekonomi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengeluarkan 9 negara baru. 72 jam kemudian disenaraikan pula 18 buah negara yang saya kata termasuk negara yang paling mengejutkan saya. Yang 9 yang pertama, Turki paling mengejutkan. Senarai yang kedua adalah Mexico, Brazil dan juga Tunisia disenaraikan. Jadi saya stream dengan saudara hari ini dengan tajuk yang lebih besar, bukanlah tentang ke depan. Perubahan itu perlu berlaku sekarang kerana kita antara 60 negara yang dianggap paling rapuh untuk berdepan dengan ekonomi. Biarlah orang lain membaikinya di peringkat atas dari segi polisi, tetapi polisi akan musnah sekiranya di bahagian kaki tangan kita yang berada di bawah, saudara menjadi tikus atau anai-anai yang perlahan-lahan menggigit tiang struktur tempat saudara bekerja melalui fitnah, tomahan, bersikap negatif, menyebarkan vibe toksik di dalam kalangan tempat saudara bekerja. Tuan-tuan dan puan-puan, fitnah bukanlah semata-mata apabila kita berfikir tentang contoh-contoh yang klasik. Fitnah gadis suci sama seperti membunuh. Saudara fitnah buka aib orang, Tuhan akan buka aib saudara. Fitnah yang lebih luas apabila saudara menyebarkan keburukan syarikat saudara sendiri, sekalipun kepada rakan sekerja, dengan niat rakan sekerja akan menyertai kepentingan saudara. Apa kepentingan saudara? Biasanya kepentingan orang yang menjadi penyebar toksin adalah mereka yang gagal. Berarti kalau saudara rasa saudara tak mau disenaraikan sebagai orang yang gagal, yang menjadi penyebab dan menjadi unsur yang merosakkan syarikat, maka saudara kena tanya pada diri saudara, apakah saudara seorang penyebar fitnah yang hari-hari pergi dan bercakap tentang keburukan syarikat, sama ada dalam subjek bos anda, dalam subjek subordinate anda, dalam subjek rakan sekerja saudara. Kerana akhirnya fitnah inilah yang sebenarnya memusnahkan. Saya masih ingat lagi tuan-tuan, apabila seorang menaikkan status di Facebook menggunakan akaun palsu, dia adalah seorang yang biasa je. Bila saya jumpa dan saya call dia dan ajak jumpa satu sama satu untuk saya jelaskan pada dia bahawa tuduhan dia naik status bahawa saya seorang yang mengambil ubat sakit jiwa adalah sesuatu tuduhan yang sangat serius. Bayangkanlah, orang biasa je. Hingga dia pun takut nak jumpa saya. Saya tunggu dia dekat kantin, saya pergi, dia selalu ada, saya panggil dia jumpa untuk saya explain. Saya tak ada niat nak pukul pun, saya seorang profesional. Saya nak explain je, kata saya datang untuk membantu. Adalah satu benda yang sangat naif saudara menyebarkan satu benda dan saudara pun tak kenal saya. Dan kemudian dia menjadi satu spekulasi yang sangat besar. Jadi saudara pun tahu saya stream dengan saudara. Berapa lama lah saya dah stream, yang follow saya 4 bulan. Mustahil saudara akan rasa bahawa kalau saudara berada, mustahillah saudara akan menyebarkannya. Tetapi bagi sebuah syarikat yang telah memiliki begitu ramai orang loser, orang yang kalah, yang merasakan bahawa di tengah-tengah syarikat memerlukan mereka untuk merubah, mereka sebenarnya tak boleh menyumbang untuk syarikat. Berarti, tapi in denial, kerana nak menganggap diri mereka adalah hampas kelapa yang tidak lagi mampu mengeluarkan santan. Dia tak boleh terima, orang takkan. Egocentrik manusia. Id, dia panggil id. Ataupun libido. Bahagian yang paling haiwan dalam diri manusia. Apabila dia mengambil alih pemikiran manusia, dia tidak akan boleh menjadikan manusia itu seorang yang berfikiran waras. Jadi di bawah tekanan, saudara kena ingat bahawa kekecewaan, rasa bimbang, rasa cemas akan memberi ruang untuk yang dipanggil sebagai libido, iaitu nafsu binatang yang berada dalam diri manusia, mengambil alih pemikiran saudara. Dan saudara tak tahu, dorongan libido yang secara Islamnya disebut sebagai dorongan hawa dan nafsu, yang memudahkan syaitan bergerak dalam diri saudara. Saudara tak akan sedar, kerana saudara menganggap saudara bercakap benda yang rasional. Saudara bercakap tentang bos saudara masih lagi mengadakan mesyuarat di Singapura.
Sedangkan apa dia bawa balik duit daripada Singapura? Saudara masih bercakap tentang pegawai-pegawai kanan mengadakan perjalanan untuk mencari pelaburan di tempat-tempat yang apabila balik saudara kata tak pernah dengar pun mereka berjaya membawa wang. Saudara adalah syaitan libido yang sedang bekerja di dalam sebuah syarikat untuk menghasut dan memusnahkan itu tersebut. Berarti syaitan maujud, syaitan yang dapat dilihat adalah saudara orang. Apabila saya berurusan dalam keadaan yang sangat complicated, saya kehilangan pasokan. Berarti saya pergi ke tempat ni, saya ada pasokan. Saya kehilangan pasokan saya hanya kerana siapa saja yang cuba menyelamatkan syarikat akan dianggap berada dalam pasokan yang dimusuhi oleh majoriti pekerja syarikat. Kerana pekerja tak mahu bermigrasi dan melaksanakan perubahan apabila perniagaan konvensional yang mereka laksanakan selama 88 tahun tak lagi boleh berjalan ke depan. Mereka kecewa. Maka akhirnya apa yang boleh mereka lakukan adalah menyerang semua bentuk pembaharuan sebagai tidak relevan. Tuan-tuan dan puan-puan, suka saya ingatkan dekat tuan-tuan dan puan-puan bahawa oleh kerana apa yang saya cakap ni bukan aneh, hampir, saya kata hampir pasti, semua orang terlibat dengan memegang watak sebagai seorang yang bercakap tentang buruk syarikat. Satu. Yang kedua, bercakap dengan buruk syarikatnya kepada orang lain yang sama bekerja dengannya untuk menambah jumlah mereka yang melihat syarikat dengan buruk. Dan yang ketiga, dia panggil share the same interest, di mana selepas periode satu kumpulan orang bercakap, kemudian lama-kelamaan mereka membentuk satu perikatan. Kadang kita sama-sama bersetuju untuk menganggap apa yang kita pandang terhadap syarikat kita ini sebagai betul, maka mereka membentuk apa yang disebut oleh peribahasa Inggeris sebagai share the same interest. Orang yang berkongsi kepentingan yang sama. Syarikat-syarikat yang biasanya jatuh, termasuk syarikat yang saya kata tadi tu, Vice Media Corporation. Kalau saudara baca Crisis Vice Media Corporation, saya ada tulis di Malaysia Insight, tapi kena bayar pula platform tu, saudara cuba dapatkan yang free je. Apabila saudara lihat sebuah syarikat di Amerika pun, kerana kita tak pernah amalkan di Malaysia, forensic attitude ataupun forensic toxic tak pernah dijalankan. Tak pernah ada syarikat berani melantik satu syarikat auditor untuk audit sama ada mereka perlu menyingkirkan begitu ramai kaki tangan, bukan kerana alasan kewangan, tapi alasan kerana kaki tangan ini kalau disimpan, dia boleh menjadi masalah yang berbahaya kepada syarikat kerana mereka adalah pembunuh dan pemusnah daripada dalam. Dia tak pernah buat. Dan di dunia pun, untuk kuliah-kuliah saya akan refer kepada Vice Media Corporation, di mana syarikat auditor apabila masuk boleh membentangkan kepada pihak lembaga pengarah yang memegang saham, ini orang dia, ini orang dia, ini orang dia, ini jenis fitnah dia, ini jenis fitnah dia, ini jenis fitnah dia, ini impak daripada perbuatan mereka yang menyebabkan syarikat ini mengalami masalah. Daripada sebuah syarikat yang mempunyai nilai 40 million USD, 160 ke 170 juta ringgit Malaysia, kepada syarikat yang nilainya hanya tinggal tak sampai 10 juta pada waktu tu. Jadi setelah syarikat ini memanggil auditor buat, dan setelah disingkirkan, Vice Media kembali tegur. Siapa yang follow Vice Channel apa semua, saudara tahulah Vice Media adalah sebuah indikator syarikat yang menjalankan konten alternatif yang paling berjaya di dunia. Dan syarikat ini kembali pulih pada tahun 2018 dan kini menjadi kompeten kembali sebagai salah satu daripada 30 syarikat terbesar yang menyediakan kandungan alternatif atau kompeten dalam bentuk penggunaan kandungan penstreaman. Walaupun dia tak stream langsung, dia panggil downloading content. Saya tak fikir Malaysia akan buat. Kalau Malaysia akan buat, berarti saya fikir kata ini adalah pembaharuan yang sangat luar biasa. Berarti Malaysia telah sedar bahawa kebanyakan syarikat mengalami masalah bukan semata-mata kerana persekitaran perniagaan, tetapi syarikat-syarikat di Malaysia mengalami masalah adalah kerana persekitaran yang dicetuskan oleh kelompok pekerjanya sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak cerita satu perkara. Bila NTB7 lambat bayar gaji, semua orang mengambil alasan lambat membayar gaji sebagai alasan untuk tak datang pejabat. Berarti seorang ketua seperti saya telefon, mereka boleh menjawab dengan berani bahawa saya tak boleh ambil tindakan disiplin. Kalau ambil tindakan disiplin, mereka akan jawab mereka tak boleh datang ke pejabat kerana mereka tak ada duit minyak untuk datang ke pejabat. Kalaulah saya telefon lagi
Mereka akan kata bahawa anak mereka sakit dan mereka terpaksa menunggunya kerana anak yang sakit tak boleh bawa ke klinik kerana klinik tidak lagi menyediakan rawatan kerana syarikat tidak lagi membayar biaya perawatan. Hinggalah tuan, satu masa, oleh kerana saya ada gaji okey sikit waktu tu dan saya hanya tinggal di rumah flat biasa. Saya memiliki gaji 5 angka tapi saya hanya sewa di Seksyen 24 Shah Alam. Sebuah rumah flat dengan sewaan RM600 sebulan. Berarti saya dapat adalah simpan tabungan. Setiap bulan saudara, saya terpaksa menyediakan RM1,000. RM1,000 sebagai wang menjadi ketua. Berarti saya jadi ketua ni, dia bukanlah saja saya terpaksa memimpin dengan kredibiliti saya terpaksa memimpin dengan memberi impression menarik pada staf saya bahawa saya boleh memberi idea tentang konten yang bagus, dan saya boleh menunjukkan kepada staf saya boleh berada 7 hari di pejabat walaupun saya bos. Tetapi saya terpaksa menyediakan RM1,000 dalam laci. 400 saya letak di ofis berkunci dan 600 saya standby di rumah. Untuk setiap kali staf saya kata tak ada duit, saya akan kata datanglah ofis, nanti abang bagi duit minyak. Bagi RM50. Ada yang bayar waktu gaji, ada yang gaji pun tak boleh bayar kerana bila dapat gaji dia dah ada tertunggak 2 bulan sewa kereta. Dapat gaji dia dah tertunggak 2 bulan belanja dapur. Tapi saya beritahu pada saudara, apabila saudara mencintai syarikat saudara, saya menganggap bahawa RM1,000 itu adalah pengorbanan saya kepada syarikat. Kerana saya sangat cintakan NTV7 waktu saya bekerja. Saya anggap itu adalah the most urban branded yang saya nak belajar. Sebab saya datang daripada syarikat konvensional seperti Utusan. Saya bekerja di Astro yang sangat multinational. Jadi bila dapat NTV7 saya rasa ini brand baru, benda baru yang saya ingin pelajari. Malah saya bercita-cita untuk bekerja selama 5 tahun sebagai period yang saya katakan menyiapkan PhD saya. Saya kerja dan saya aim apabila saya keluar daripada sini, saya mestilah master dalam penjenamaan, saya mestilah master tentang kandungan, saya dah mesti master tentang bisnes untuk membolehkan saya survive ke peringkat yang seterusnya. Kalau saya nak pindah ke syarikat lain dan meminta kenaikan jawatan, saya telah memiliki satu benda yang perlukan oleh pasaran pada waktu itu, iaitu seorang yang mahir tentang penjenamaan, seorang yang mahir tentang pemasaran, seorang yang mahir tentang kandungan dan seorang yang mahir tentang periklanan. Saya belajar sebanyak mungkin. Dan salah satu yang saya kena melabur kembali adalah menyediakan tunai RM1,000 untuk dipinjam oleh kaki tangan saya yang selalu memberi alasan. Saya bukan anggap alasan, saya anggap ini tugas kita kerana saya cintakan syarikat, saya sayangkan syarikat. Berarti pekerja memang bukan alasan, pekerja memang tak boleh datang kerana mereka anggap pada waktu itu mereka tak berduit. Walaupun di antara duit dan juga tanggungjawab masih ada ikhtiar, tapi tak semua orang berada dalam kasut yang sama. Kerana saya memakai kasut setiap kali saya bekerja, syarikat adalah tempat yang saya cintai. Saya memang menganggap bahawa saya adalah hamba kepada syarikat. Maka saya keluar. Nanti besok ada yang tak berapa berkeras. Bila kita call dia beritahu, abang faham lah. Saya kata saya faham, datanglah. Nanti diam-diam saya katakan, saya letak bawah dia punya keyboard tu duit siap-siap RM50. Dia wanita, dia malu orang nampak saya bagi duit. Saya letak bawah keyboard. Mereka datang dah ambil duit. Menjadikan salah satu yang saya lihat bahawa kerana saya datang daripada era struggle, iaitu apabila mata wang Malaysia jatuh, krisis mata wang Asia Tenggara jatuh, dan waktu tu saya bekerja dan waktu tu saya mempunyai cita-cita untuk 5 tahun. Berarti 1999 hingga 2004 saya dah letakkan cita-cita saya bukan lagi seorang wartawan. Tapi saya telah menguasai apa yang disebut penjenamaan, saya telah menguasai apa itu dibentuk pemasaran, apa itu bentuk periklanan dan saya menguasai apa itu dipanggil kandungan televisyen di luar daripada news pun. Saya nak belajar tentang dramanya, saya nak belajar tentang konten memasak dan segala bentuk. Saya mesti ahli. Berarti dengan memiliki seorang yang tahu tentang operasi televisyen, kalau saya mohon tempat lain, saya tidak lagi dilihat wartawan yang berpindah syarikat. Saya telah dilihat sebagai seorang pakar televisyen yang berubah kepada platform yang lain. Dan bila saya buat tu tuan-tuan, saya mendapat, oleh kerana kaki tangan mula merasakan bahawa lama-lama dia segan. Kita bina ni tuan-tuan, manusia dia adalah orang biasa. Bila kita bina dan akhirnya kaki tangan saya akan beritahu pada saya, bang, kau bagi aku kerja siap-siap bang, aku siapkan terus tak tidur belok ke balik sebab aku nak sip duit minyak. Saya ada satu orang ni, dia naik kereta. Dia akan beritahu kepada saya kereta dia cukup untuk balik minyak. Dan dia tak nak minta lagi RM50 pada saya. So dia kata bagi dia tanggungjawab supaya dia boleh habiskan kerja dia rentas malam ke rentas pagi ke, yang kemudian dia boleh balik sekali. Berarti saya kena berikan dia kerja 2 hari untuk sehari bagi mengendali. Itu saya katakan bila kita uruskan sampai pattern tu tuan-tuan. Berarti orang tu datang, kita bagi 2 hari kerja, dalam sehari bekerja.
supaya dia boleh balik dan dia datang balik pada hari lain dengan ulang yang sama. Berarti kalau ada 5 hari bekerja, kaki tangan saya hanya memandu 3 kali datang dan 3 kali balik. Begitulah kami menyusun jadual pada tahun-tahun yang sangat susah. Antara tahun 1969 hingga tahun 2002. 2003, 2004 tu dah stable. Dan benda ni tuan-tuan, sebab kalau tuan-tuan pernah menonton edisi siasat, saya tunjuk pada saudara, kenapa kami menubuhkan edisi siasat. Kalau kita menyiarkan berita, kita kena menyiarkan 20 laporan berita untuk mengisi setengah jam. 20 laporan berita berarti saudara memerlukan 15 wartawan. Kemudian saudara perlu membayar kepada mereka yang menghantar berita daripada negeri-negeri. Kosnya sangat tinggi. Sebab tu edisi siasat, dia 2 cerita je. Cerita pertama Mak Rempit, cerita kedua kedai mesin kuda. Kalau cerita pertama orang curi pasir, cerita kedua adalah corruption dekat Puspakom. Kalaulah cerita yang pertama tentang orang isap gam, cerita yang kedua adalah hardware yang menjual gam kepada kanak-kanak yang bawah umur. Tujuan konten tu semua dibuat dengan menggunakan pemikiran, kontennya mesti best, belanjanya mesti kecil, storynya boleh panjang dan jumlah pekerjanya hanya 6 orang. Kalau nak gerakkan bilik berita, kita kena buka 100 orang bilik berita. Wartawan, editor, lighting, studio semua buka. Sekarang tak nak pakai tu dah. Rakam. Yang saudara tengok Wan Kamarudin tu, dia turun daripada pejabat, salin baju sebab dia tak boleh datang Sabtu dan Ahad kerana ditutup. Berarti hari Khamis tu dia turun office, saya panggil, dia akan pakai kod dia, pam, baca story, dia pun balik. Ambil story, kita cantumkan, Jumaat malam kita hantar. Sebab Sabtu dan Ahad dia tak boleh datang bekerja. Kerana pada waktu tu Sabtu dan Ahad dia tak boleh datang bekerja kerana pejabat ditutup bagi mengurangkan kos. Berikutan langkah syarikat untuk menjimatkan kos. Tapi kita datang kerja juga. Sebab kalau kita tak datang kerja Sabtu dan Ahad, macam mana kita nak menyediakan bahan? Sebab kita ada 6 orang je. Sabtu dan Ahad lah kita nak pergi shoot Mak Rempit. Sabtu dan Ahad lah paling banyak orang turun mesin kuda. Sabtu dan Ahad lah begitu banyak benda-benda story yang edisi siasat buat ni mampu diperolehi konten. Kerana hal macam ni tuan-tuan, saya mengekalkan satu prinsip bahawa saya tak boleh mengubah orang dengan menggunakan cara biasa. Berarti kalaulah hari tu kami tak cukup duit, saya akan kata pergi beli mi RM20, kita makan 6 orang. Beli mi, beli air, kita makan. Itulah pertama kali kami makan dengan satu bungkus share berdua. Kerana apabila datang masa yang sukar, dia memerlukan keajaiban apabila kita memimpin dan apabila kita bekerja. Jadi tuan-tuan nak bergaduh pun jadi kurang sebab dah makan mi. Dia dah hidup dah jadi macam buruh kasar pendatang asing yang bekerja. Sampai level tu kerana hari-hari yang suffer, orang tak ada duit, orang tak ada gaji. Jadi kita beli mi dekat kedai Ali Maju, Glen Mary tu, kita share, makan. Dan akhirnya tuan-tuan, semua benda yang luar biasa, ekonomi yang luar biasa, dan kita tangani dengan luar biasa. Iaitu semua orang berada dalam keadaan ingin melakukannya walaupun kita susah. Dan dia menghasilkan hasil yang luar biasa. Saya fikir kalau saya produce lagi edisi siasat sekarang, takkan orang nak pergi buat. Tak? Siapa nak melakukan pekerjaan luar biasa dalam period yang biasa? Siapa yang nak melakukan sesuatu yang mempunyai lonjakan semangat yang tinggi ketika halangan ke atas semangatnya tak ada? Sebab semua mudah boleh buat kan. Pada waktu tu dan saya bagi tahu kata, kalaulah saudara melihat program tersebut yang biayanya hanya RM400, satu projek tu bajet RM400. Walaupun iklan datang RM400,000 sebulan, bajetnya RM400. Tak boleh lebih. Jadi kalau siapa yang nak pergi buat bajet dekat luar tu, saya boleh kata malam ni cari content free. Malam ni cari content free. Jadi bila mereka mengambil kandungan-kandungan tentang seorang wanita yang menjadi pemungut kotak pada waktu malam, seorang wanita yang berusia 50 tahun membawa menjadi pemandu jentuala, story tu free. Jadi duit yang mereka tak pakai. Jadi bila terkumpul duit tu ada 800, barulah mereka boleh pergi outstation di Perak untuk mencari story. 800 barulah dia pergi outstation di Johor. Begitulah bekerja. Saya share dengan saudara untuk saudara faham bahawa ada satu period yang sangat sukar yang telah saya lalui bersama dengan kawan-kawan saya ni. Alhamdulillah lah. Saya beritahu dalam tim saya tu walaupun tak ramai yang kekal dalam media. Seorang keluar dah jadi kontraktor yang berjaya. Seorang menjadi production house, dia own production house dia sendiri. Seorang telah menjadi editor kanan di Awani. Seorang sekarang ni adalah pengurus besar di TV Al-Hijrah. Itu adalah orang yang follow saya daripada dia habis belajar. Menjadikan kalau tanya kepada mereka, period sukar yang mana mereka belajar adalah period sukar apabila
melalui frasa di mana semua orang yang lapar terpaksa beritahu dengan saya bahawa bang, sebenarnya kita orang nak kerja sampai 3 pagi. Tapi share duit ada RM7 ni. Berarti saya terpaksa tarik, buka laci saya tu, dia orang tak tahu ada tempat saya simpan, saya tarik duit 50 dan katakan, okey, malam ni makan best. Pergilah beli apa-apa yang best kita makan. Ini menjadikan, kalau saya share lah, kalau sebahagian saudara di sini adalah leader dan sebahagian saudara di sini adalah orang yang hanya bekerja di peringkat bawah. Tetapi apabila sesuatu institusi yang bersifat batu, bangunannya, satu institusi yang bersifat nama, kementeriannya, pejabatnya, jabatannya, dia tak boleh diselamatkan kecuali oleh semangat manusia di dalamnya. Berarti jangan ceritalah bangunan batu yang mewah, berharga berpuluh juta, menggambarkan kekuatan, tuan-tuan. Jangan ceritalah tentang nama yang gah, listed tak listed, anak syarikat company listed ataupun kementerian apa ke apa. Dia akhirnya akan meninggal hanya benda yang tidak bernyawa. Yang menyawai perjuangan, yang menyawai sesuatu benda ketika saudara susah adalah semangatnya. Saya masih ingat, saya pernah minta dekat Datuk Sazali 700. Saya masih ingatlah hari itu saya pergi jumpa dia dan beritahu kepada Datuk, saya pun dah tak ada duit. Krisis menjadi sangat kuat dan kami mempunyai konten yang sangat bagus di Mersing, Johor. Jadi pada waktu tu kita ada satu informer bagi tahu telah berlaku satu skandal salah guna kuasa polis yang sangat besar di Mersing, di mana lesen yang diberikan kepada kelab perguruan telah diseleweng dengan menjadikan tempat itu sebagai tempat permainan judi mahjong dan judi-judi online yang sangat terkenal. Oleh kerana story ini boleh menyebabkan Bukit Aman bertindak, maka dia dianggap sebagai story besar. Tapi tuan-tuan faham tak, sebelum benda tu keluar, hingga Tan Sri Musa Hassan merombak dan memindahkan seluruh anggota polis dalam balai tu, kita ada masalah, duit kita ada 100 lebih. Saya masih ingat, ada 100 lebih. Berarti staff kena stay sana 3 hari untuk dapatkan story. Pertama jumpa informer, kemudian mengendap, kemudian menyamar masuk. Nak kena menyamar masuk tu jadi guru. Jadi staff dah tahu, dah track dia, kita pun dah tahu, tapi you tak boleh masuk tu, you kena check dulu. Jadi bajetnya memerlukan sekitar RM1,000 tu. Kita ada RM100 lebih je bajet production. Dan saya naik dan jumpa dengan Datuk Sazali. Saya beritahu, kata Datuk, ni ada story bagus. Kita dah banyak minggu story kita asyik main investigation kemanusiaan ya. Cerita tentang budak pang makan sampah, cerita tentang sisa buangan makanan yang elok dalam tong sampah yang kita pergi ambil gambar. Rupanya sisa makanan ni masih boleh dimakan kalau dibagi orang miskin. Kita nak hentam restoran apa semua. Jadi kita kata orang dah bosan dah melihat penyiasatan kemanusiaan. Orang nak melihat kembali edisi siasat sampai di puncaknya. Dan saya ingat dia keluar duit daripada wallet dia. Dan dia kata pada saya, kau claim nanti bayar balik. Berarti dah masuk di peringkat saya berurusan dengan CEO saya dengan menggunakan kawan lah. Dia side pasal dia tak boleh sign any money because bajetnya memang kita dah pakai, tapi kita dapat story baru. Kalau tak pergi, tak ada duit, tak boleh pergi. Maka dia keluarkan bajet, nanti saya claim untuk story-story yang seterusnya, saya kena pergi hantar dekat dia 700. Inilah yang saya panggil kata, bagaimana melalui masa yang sukar. Bagaimana pada waktu tu apabila saya melatih pasukan saya untuk kekal melihat potensi melakukan benda ajaib, orang tak akan mendengar gosip. Dan waktu itulah saya bagi tahu kata, jangan stay dekat tangga merokok. Semua boleh merokok, tapi saya kata pergi cari tempat yang di mana kamu merokok bukan racun rokok yang merosakkan paru-paru kamu, tapi adalah racun gosip yang akan merosakkan otak kamu. Jadi saya kata dekat dia, kalau nak merokok, terus saja kau atur tim pergi kedai Ali Maju, lepak sama korang dan bercakap. Kerana saya nak mengelakkan toksik dan juga mereka dipengaruhi oleh kumpulan yang begitu ramai yang mula tuan-tuan, kereta salah seorang VP ni accident. Dia accident lah, dia luar daripada KL. Jadi kereta tak boleh balik. Kereta tu ditinggalkan. Bila Volvo S70 ditinggalkan, nak dapatkan balik cat merah original dia tu susah. Berarti syarikat punya kata, ini kena kereta syarikat lah. Syarikat kata cat lah apa color yang ada. Jadi kereta tu balik ke office dengan berwarna yang lain. Tuan-tuan tahu fitnah itu saja telah menyebabkan orang riuh rendah dengan mengatakan dalam syarikat tak ada duit pun Vice President so and so ni menukar warna kereta dia. Dan siapa saja menyampaikan kebenaran pada waktu tu dipanggil baruah syarikat. Berarti kalau siapalah orang yang kerja di bahagian transportasi, dia tahu apa yang berlaku sebab claim accident datang dekat dia.
dia deal dengan insurans. Lepas tu kereta tu nak balik cepat. Kedai kata cat ori akan lambat. Orang ni tahu sebab kalau orang tu bercakap tentang kebenaran, tuan-tuan, dia akan dimaki oleh semua orang. Kerana pada waktu itu telah datang kepada mereka satu keadaan di mana fitnah adalah benda yang ingin mereka dengar. Sampai pada satu waktu tu kalau dah kita tanam fitnah, tuan-tuan, hari-hari kita tanam fitnah. Kebenaran adalah fitnah. Fitnah adalah kebenaran. Hingga orang menjadi ketagih untuk fitnah. Hingga mereka merasakan kalau satu hari mereka tak sebarkan fitnah, mereka tak bercakap satu tentang buruk syarikat, mereka tak dapat rasa bahawa mereka adalah kaki tangan tempat tu. Berarti seorang yang tak pergi ke pejabat dan memburukkan pejabatnya, dia rasa hari tu macam dia ponting kerja. Aku kerja tak hari ni ya? Dia tak boleh ingat hari tu dia bekerja, melainkan pada hari itu dia telah terlibat atau dia telah mencetuskan atau dia telah menyemarakkan atau dia telah mendengar dengan penuh tekun fitnah mengenai keburukan syarikat dia. Itulah sampai tahap macam tu. Bila saya bagi tahu pada saudara berlaku dalam kehidupan kita, saudara bekerja di mana, saya fikir adalah sama. Ini saya ambil observe saya tentang company A, tapi lama lah tuan-tuan. Saya sekarang ni menjalankan konsultansi untuk macam-macam tempat. Saya buat observation untuk semua tempat. Jadi saya faham apa yang saya cakap pada tuan-tuan adalah saya mempunyai pandangan yang matang tentang observation, kerana saya telah melihat semua ini selama lebih 25 tahun. Ada apa soalan tak orang tanya? Tanyalah soalan yang relevan. Saya bagi ni sharing, bukan teori. Saya share, nanti saudara ambil, saudara tengok apa iktibar dia. Tuan Haji, masih relevankah kesatuan sekerja pada masa sekarang? Biasanya disejuk bekukan oleh orang-orang kesatuan. Saya reserve komen saya, kerana kesatuan sekerja boleh menyaman saya kalau saya memberi sebarang pandangan yang tidak menggembirakan kesatuan sekerja. Kerana mana-mana negara yang mengamalkan demokrasi, mereka adalah negara yang punya kesatuan sekerja. Saya advise ni pada saudara adalah per individu. Saya tak kata saudara perlu ada dengan kesatuan, dan saya tak mau kata saudara tak perlu ada dengan kesatuan. Anggap kata mentaliti, saya bentuk mentaliti individu sajalah. Saya fikir kata kesatuan ada cara mereka bekerja. Tapi yang lebih penting adalah saudara hadir di tempat kerja sebagai siapa. Pada zaman saya pun tuan-tuan, saya melihat banyak kesatuan. Memang saya fikir kata waktu krisis berlaku, masalah yang paling besar adalah berlaku pergeseran pandangan di antara persatuan dengan majikan. Dan tentulah tugas persatuan adalah melindungi hak sebanyak mungkin kepada pekerja. Tapi realitinya, syarikat tidak lagi mempunyai wang untuk membeli perlindungan yang sedemikian rupa. Saya pernah bekerja di sebuah syarikat dengan surat tawaran. Maksudnya saya boleh lawan di mahkamah kerana pelantikan saya sebagai staf adalah 3 yang pertama. Maka saya diberi insurans RM75,000 untuk kegunaan diri dan keluarga. 50-50. Saya boleh guna maksimum untuk diri saya. 32,500 dan keluarga boleh menggunakan maksimum 32,500. Itu tertera dalam surat. Tapi bila sampai 2015, kita ada masalah untuk naikkan gaji kaki tangan melebihi paras inflasi. Ini bila arwah Datuk masih hidup. Kita mempunyai masalah adalah kita naikkan gaji pada waktu kerana 2012-2013 kerajaan mula menggunakan pemotongan. Kerajaan potong banyak bajet. Jadi agensi kehilangan banyak bajet. Dan oleh kerana 3 orang pertama saja yang menerima tawaran terus bekerja daripada YB Menteri untuk set up syarikat ni, saya masih lagi berada dalam kelas istimewa, iaitu insurans saya adalah RM75,000 dengan 50% saya boleh pakai maksimum dan 50% keluarga boleh pakai maksimum. Saya duduk dengan Datuk dan saya kata, kita cut bahagian kita. Itulah tahun pertama kami membeli 15,000, tetapi keluarga dan diri boleh pakai. Berarti kita buang 60,000 kita punya premium insurance. Bagi membolehkan 60,000 ni saya kata seorang kita boleh tampalkan duit tu, kita boleh bayar kenaikan gaji staf kepada 4.5% secara purata supaya dia menyamai kadar inflasi yang meningkat pada paras 3%. Jadi berarti tuan-tuan menjadi bos ni, tak semualah kita nak rayuh kat orang. Nak bagi tahu kata kita dah potong insurans kita dah potong. Tapi kita berada dalam satu keadaan dengan mengatakan ya. Bahagian mana yang paling kurang terjejas. Berarti insurans lah kita doa tahun tu kita sihat apa semua. Ataupun kita ambil lah besok kita juga menikmati kenaikan gaji. Daripada duit gaji tu kita ambil balik, kita top up balik dengan membeli insurans peribadi. Itulah pada tahun pertama saya membeli insurans peribadi kerana coverage yang saya terima sama dengan kaki tangan biasa terima. Lepas tu saya bagi tahu kata
Pekerjaan adalah perjuangan, tuan-tuan. Dia bukan pekerjaan. Tuan-tuan jadi bos, tuan-tuan jadi pekerja. Kalau bos menghina kaki tangannya dan kaki tangan mencela bosnya, percayalah syarikat itu lebih mudah jatuh, dan boleh jatuh pun kalau tanpa ada sebab ancaman. Kalau diancam 2 kali atau 3 kali ganda lebih mudah jatuh. Saya fikir kata saya dipengaruhi oleh banyak cara apa yang saya panggil sebagai moderate Malay urban management, kerana saya bekerja dengan generasi yang meniupkan satu gelombang kebangkitan anak-anak Melayu yang menguasai korporat pada tahun 2000-an. Mereka bekerja. Jadi saya tengok pattern mereka bekerja. Ciri-ciri mereka ni semua sama. Amrin Amaluddin, Datuk Rahman, Sazali, mereka punya ciri-ciri yang sama. Seperti juga dengan Zainal Aminullah. Itulah yang saya ingat pada zaman tu. Zainal adalah di antara local bumi yang bekerja dengan Shell sebagai Vice President. Kemudian dia pergi kepada syarikat penerbitan. Selalu saya lihat pada mereka adalah kerja kuat. Dan saya lihat pada mereka kejayaan mereka yang hebat adalah selain mereka tegas untuk memaksa orang mengikut cara mereka, mereka juga adalah ketua yang berlembut untuk memberitahu bahawa mereka adalah ketua yang menyayangi pekerja mereka. Tetapi pada waktu sama mereka sangat firm dengan direction bekerja. Berarti tangan kanan mereka pulas telinga, tangan kiri mereka tepuk belakang. That means kita push, you pampered. Push, you pampered. Supaya interaksi seorang ketua untuk mencapai satu kejayaan terlaksana, kerana akhirnya ringgit and sen adalah nyawa kepada sebuah perniagaan. Tapi pada waktu yang sama pampered berlaku, kerana wang tak boleh dicipta kalau manusia melebarkan sengketanya. Ini adalah tip apabila saudara mengurus. Dan tuan-tuan pun, saya rasa selalunya kita yang berada di pihak pekerja, apa saja yang bos buat baik kita takkan nampak lah. Sebab kita kata itu tanggungjawab bos. Gaji kena bayar awal. Tiap-tiap tahun gaji kena naik. Kebajikan pekerja perlu dijaga kan. Kita akan menganggap bahawa apa saja yang kita nak daripada orang adalah satu tanggungjawab. Tapi kita tak pernah pula berfikir apa yang orang nak daripada kita. Apakah orang nak kita bekerja 9 pagi 5 petang, tapi dalam musim-musim yang susah dia menjadi 6 petang? Apakah kita fikir orang nak lunch hour kita yang dulunya kita sangat fix pada pukul 12 hingga pukul 1 atau pukul 1 hingga pukul 2, tapi kita terpaksa dulukan kerja, tak apalah lunch hour pukul 3. Kalaulah bisnes itu datang pada waktu makan, kita sanggup memindahkannya. Buruk pekerja selalunya mereka menganggap apa yang layak mereka terima, tetapi mereka mengatakan JD, ada pun berhak mereka pergi. Berarti apabila syarikat nak melaksanakan sesuatu yang syarikat tak mampu, syarikat kena struggle. Sebab itu adalah hak pekerja untuk menerimanya. Tapi pekerja, apabila mereka diminta melakukan sesuatu yang luar biasa kepada syarikat, mereka akan berlindung di balik JD. Tak, tugas bidang kerja saya dah dinyatakan dalam ni. Bidang tugas kita telah dinyatakan pada ni. Menjadikan ruang pekerja untuk mendapatkan lebih banyak tekanan sangat subjektif. Mereka boleh menggunakan pelbagai cara untuk mendapat tekanan. Satu, mereka majoriti. Istilah pekerja adalah istilah yang firm. Kesatuan pekerja, hak pekerja, undang-undang pekerja, kementerian pekerja. Mana ada kementerian majikan kan? Kementerian adalah pekerja. Tapi sukarnya apabila kita menjadi pekerja, apabila kita hanya tahu hak kita untuk dipenuhi, tetapi kita tidak tahu hak pekerjaan kita yang perlu diperbarui. Ini yang saya fikir kata complicated pada period yang sukar ni. Tapi saya beritahulah pada saudara, lebih baik saudara menjadi buluh, boleh dipukul angin. Berarti fleksibelkan sedikit pendirian dan fleksibelkan sedikit kedudukan saudara sebagai pekerja. So apabila ditiup angin, rumpun buluh yang besar dan kesemua batang buluh fleksibel menjadikan buluh kekal di tempatnya walaupun di angin ribut. Jangan jadi tiang elektrik yang terpacak, tuan-tuan. Gitu adalah saya, tak tahu 9 pagi 6 petang saya balik kuat. Kan? Apa angin apa pun saya macam tu lah. Kan? Tapi saya bagi tahu pada saudara, tiang elektrik pun akan tercabut dengan angin ekonomi yang tidak menentu. Seperti mana saya kata, saya tidak sangka 72 jam selepas Pusat Kajian Ekonomi Eropah mengeluarkan 9 negara yang bakal muflis tu, lepas 72 jam je mereka menambah 9 lagi buah negara. Yang paling saya terkejut adalah Brazil. Kerana Brazil adalah negara yang ke-10 pemegang kek ekonomi terbesar di dunia. Kita negara yang 34 dengan 436 bilion, saya dah cerita dekat saudara. Brazil adalah negara yang ke-10 dengan 1.8 trilion dolar USD.
Tapi Brazil juga disenaraikan dalam senarai 18 negara yang akan muflis dalam rentetan ekonomi dunia. Berarti kalaulah Sri Lanka jatuh, selepas ni Pakistan jatuh. Kalaulah Pakistan jatuh, selepas ni Mesir jatuh. Kalaulah Mesir jatuh, selepas ni Turki jatuh. Turki jatuh, Argentina jatuh. Jatuh saja 9 buah catur, dia akan terus jam kepada buah catur nombor 10, iaitu Mexico. Kemudian dia akan pergi sampai Tunisia lah, pergi sampailah yang ke Brazil ke 18. Kita akan tunggu lepas 18 ni buah catur yang mana lagi akan jatuh. Berarti saya awalan pada saudara bahawa kerana saya ada pengalaman melalui di mana pada period tersebut hanya Malaysia, hanya Indonesia, hanya Thailand, hanya Korea yang mengalami kejatuhan mata wang, di mana berpuluh ribu orang kehilangan pekerjaan ketika krisis mata wang Asia 1998. Saya boleh tahulah because saya berada dalam krisis, jatuh, bangun balik. Kita boleh bangun balik pada tahun 2002, 2003, 2004 tu dah boleh bernafas. Jadi saya cerita pada saudara period yang saya lalui 99, 2000, 2001, 2002 yang sukar, 4 tahun yang sukar. Kemudian 2003, 2004 yang agak stable dan 2005 negara ini bernafas semula selepas mata wang ringgit boleh kembali kepada paras $3.2 pada waktu tu. Bila kita pernah capai $1 bersama dengan RM3.20. Dan hari ini dengan RM1 menyamai RM4.50. Dan saudara pun tahu bukan saja Malaysia sebuah negara yang terjejas. Semua pun tahu kata pound sterling kini menyamai dengan ringgit dengan dolar Amerika. Pound sterling sebuah negara yang di British. Oleh kerana British mencapai kadar inflasi 7.5% dan juga kedudukan ekonominya terjejas. Dia juga mencapai kejatuhan mata wang di mana sekarang dulu kan poundnya lebih tinggi. Tapi kini pound menyamai dolar. Jadi itu saya brief saudara tentang bekerja, tentang hal-hal subjektif yang saya dah lalu dan bagaimana sebuah syarikat yang sepatutnya tutup lah, NTV7 ni. Tapi struggle dan kemudiannya okey dan kemudiannya punya nilai untuk dijual semula. Berarti kalaulah ditutup langsung hilang 50 juta. Diteruskan kalau nak dijual pada harga lelong pada waktu tu tak capai pun 15 juta. Berarti owner akan mengalami hutang bank yang lebih besar. Pekerja akan hilang pekerja dalam sekelip mata. Tapi waktu dia dah teguh, dia dapat dijual dengan harga pasaran sekitar 50 juta ringgit. Jadi saya share kerana ini bukanlah illusion, ini bukanlah fiction. Ini adalah realiti yang telah saya lalui dalam kegawatan mata wang Asia yang saya fikir yang akan datang ni hampir sama. Di mana kemerudumannya tidaklah berlaku seperti taufan, tapi dia berlaku sikit-sikit. Tapi pada waktu yang sama, syarikat-syarikat yang akan merudum atau mereka yang akan kehilangan pekerjaan juga tidak menyedari bahawa kali ini kita jatuh bukanlah seperti kepala air. Kita jatuh adalah seperti batu yang tiba-tiba lekuk di titis air. Dia berlaku perlahan-lahan kerana jangkaan sliding ekonomi akan menjunam gitu. Dia tak adalah lagi kita dengar macam zaman saya bekerja. Syarikat ni retrench 500 pekerja. Petronas retrench 1,800 pekerja. Syarikat B ni retrench 2,000 pekerja. Syarikat ni diumumkan bankrupt. Syarikat ini menawarkan retrenchment. Hari-hari kita dengar retrenchment. Dah tak ada BSS, MSS. Waktu krisis mata wang 1998. Tak ada BSS, MSS. Semua syarikat buang retrench. Lepas tu kita tunggulah di court kalau saudara nak lawan. Tapi oleh kerana mahkamah pada waktu itu pun memahami, kebanyakan syarikat terpaksa membuang 60 orang untuk menyelamatkan 100 orang. Buang 600 orang untuk menyelamatkan 2,000 orang. Maka mahkamah mengambil kira faktor persekitaran ekonomi menyebabkan ramai orang kehilangan pekerjaan. Itu saja stream saya malam ni. Bagi saudara yang nak dapatkan John Berger, seni melihat ni, berarti kalau saudara nak belajar lah view, saudara suruh saya tulis buku ke apa ke. Tapi saya beritahu ini adalah antara view yang saya baca banyak mengenai bagaimana John Berger dan juga 5 rakannya menyusun sebuah buku hasil mereka terinspirasi apabila mereka dipanggil dan menyampaikan satu talk mengenai bagaimana kita membina penglihatan. Subjek yang kita lihat, bagaimana kita nak interpretasinya supaya dia menjadi interpretasi yang betul. Dan bagaimana kita tidak membawa pandangan kita dan kemudiannya melihat benda dan kita menutupnya pada pandangan kita. Dia seni melihat ataupun dia panggil the way of seeing ni, tajuk asal dia. Dia terbitkan pada tahun 1972, dah 50 tahun buku ni barulah diterjemahkan oleh Inisiatif Buku Darul Ihsan. This is the way of melihat isu, melihat benda, melihat subjek. Saudara beli buku ni, saya promote ke semalam saya tak ucap terima kasih. Hampir 100 log buku orang Melayu semalam.
siang saya naikkan posting dalam posting saja dah dapat jual 33 buah. Petang tu bertambah lagi pula. Saya naik pula posting tambahan petang tu dah bertambah jadi dekat 70 buah. Dan malam-malam saya stream hampir 1 jam buku ni dan saya istighfar. Saya rasa 100 buah terjual. Mana saya nak bagi saudara mendapatkan John Berger seni melihat untuk saudara beli supaya saudara boleh memperkayakan kualiti saudara menilai benda, mempunyai fikiran-fikiran yang matang, obses yang lebih baik. Ketika saya berada di NTV, saya bekerja di Astro, waktu Astro mula dibuka. Saya antara pioneer yang kerja di Astro. Saya bekerja dengan seorang, oleh kerana Astro adalah syarikat multinasional. Berarti bos besar saya tu Perzi Toze. Dia datang daripada UK. Tapi saya melapor kepada penerbit eksekutif saya, penerbit bersekutu saya, adalah Perry Matai. Perry Matai adalah seorang yang datang daripada New Zealand. Persis tak meninggalkan banyak impak pada saya, tapi Perry Matai meninggalkan banyak impak, di mana dia datang daripada TV kabel yang sangat struggle di New Zealand, yang mereka bekerja 6 hari, tak ada hours lah. Satu masa dia keluar daripada studio, dia tak perasan kata dah pukul 9 malam. Dia tak perasan. Dia sampai ke studio, dia keluar, dia naik ke bilik dia turun balik, orang dah kosong. Berarti sebenarnya kami telah bekerja melebihi daripada waktu bekerja sepatutnya 6 petang. Dia naik ke bilik dia untuk ambil minuman. Kita ingat dah bersurai. Dia pun turun. Dia turun, dia melahirkan rasa terkejut dia. Dia kata bagaimana mentaliti orang bekerja di Malaysia boleh bersurai ketika bos dia belum lagi mengeluarkan kata surai. Rupanya saya bagi tahu dekat Malaysia ni mentaliti kita ikut hours. Berarti kita dah 9, 6. Berarti kita dah kerja dengan you bos sampai pukul 9 malam. Lepas tu kita nak balik, kita dah extra 3 jam. Dan saya kata dekat dia, besok jangan marah. Saya kata you been unpopular, anda tidak akan popular kalau anda marah orang kerana orang balik setelah orang struggle 3 jam untuk waktu yang dia tambah. Bila saya rapat dengan dia, dia bawa saya pergi minum. Kita minum di Seri Kembangan dalam satu kafe yang baru buka. Itulah dia bagi tahu dekat saya. Dia dah duduk sebulan, dia nak minta berhenti lah. Dia nak balik, dia kata. Saya kata, why you punya kontrak, you dapat special contract, special pass daripada kerajaan Malaysia sebagai entrepreneur yang akan mengajar kami tentang satellite TV. Dia kata dia boleh ajar semua benda, tapi dia kata dia akan bergaduh dengan orang di Malaysia kerana cara bekerja. Saya kata, kenapa kau bekerja? Dia kata, I'm a deadline based. Dia adalah satu orang yang deadline based, bukan hours based. Berarti selagi kerja tu tak selesai dengan sempurna, berarti itulah waktu bekerja. Jadi sebulan ya tuan-tuan dia bekerja dan kemudiannya dia mendapat tawaran ke Filipina. Saya rasa dia menyertai sebuah syarikat TV di Filipina. Dan dia meninggalkan impak yang besar kepada saya. Di mana seorang yang dianggap sebagai champion dalam pembinaan studio bagi satellite content. Waktu dia dibawa masuk ke Malaysia pun dia dibayar lebih kurang dalam 20,000 USD gaji dia untuk tahun 1996 tu tuan-tuan, dah besar. Tapi dia hanya bekerja sebulan. Saya rasa dia tak ambil gaji sebulan dia. Berarti kalau dia nak berhenti, tender dia sebulan. Kalau dia nak berhenti, dia kena bayar balik. Tapi dia rela meninggalkan sebab dia kata dia rasa agak pelik bagaimana production television yang berjalan 24 jam yang kononnya sebuah TV satellite yang menerima kandungan daripada seluruh dunia. Orangnya bekerja base kepada hours dan bukan base pada deadline. Saya fikir orang Malaysia takkanlah mungkin menjadi hebat seperti Perry Matai. Tapi sekurang-kurangnya saya bagi tahu kata, oleh kerana saya berada dalam industri kan, barulah saya tahu expectation Mak Saleh yang main so-called television, yang konon so-called broadcasting ni, inilah cara mereka bekerja. Kalaulah anda memilih untuk bekerja di tempat yang bekerja 24 jam, tapi mentaliti anda nak bekerja 9 jam, kata dia, ini bukan pasokan yang dia cari. Jadi selepas kami minum dan hujung bulan dia datang peluk saya, bagi tahu today is my last day, I notice 34 hours. So saya tahulah dia bayar gaji bulan tu dia tak ambil, dia bayar baliklah notice dia. Dan dia fly, meninggalkan negara ni kerana dia berasa sangat terperanjat melihat cara bekerja. Itu saja saya share dengan saudara tentang kerja kuat, kasih sayang pada syarikat, bagaimana membina mentaliti yang progresif. Apabila saat suka, bukanlah saat untuk berdemonstrasi, saat untuk naikkan A4 dekat dinding, majikan kejam, saat untuk mula naikkan di status Facebook, orang ni tak betul, orang ni tak betul. Saya fikir itu bukan caranya. Saya melalui tahun di mana
NTV7 boleh dianggap sebagai sudah wajar ditutup. Tapi kerana ada Datuk Seri Sazali, kerana dia disokong pula oleh kumpulan pengurusan kanan dia yang sangat-sangat support idea dia, dan dia memiliki pasukan komando, orang yang bekerja seperti sukarelawan perang. Sukarelawan tapi perang. Dan saya fikir dia telah menjadi petunjuk kepada saya bahawa ada cara untuk mengatasinya. Walaupun dia bukanlah satu yang kita rancang, tapi oleh kerana macam saya kata RM1,000 kan, saya tak pernah dapat balik. Saya keluar sebulan RM1,000, saya akan dapat balik dalam 300-400 je. Yang lain tu mereka memang tak akan mampu bayar kerana macam mana dia nak bayar tuan-tuan. Setiap kali dapat gaji dia ada tunggakan 2 bulan. Dia terpaksa, maksudnya hutang kepada saya tu dah lah saya tak sebut hutang kan. Tapi saya kata sampai tahap tu lah kita melabur. Kewangan, kasih sayang, pekerja tak datang kita kena call cakap lelok tak boleh maki. Kau datang lah tak apa. Nanti abang tu kalau saya nak keluar, dia datang sebab dia perempuan ataupun saya nak keluar, saya kata abang masukkan duit bawah keyboard. Nanti kau ambil, kau tengok kau punya keyboard tu, dalam tu dah ada duit. Dia ambil dan tetap mengaturkan pasukan untuk datang dan menjadi bos. Dan ketika saya bekerja Datuk Sazali, saya ni bos dekat tim saya, tapi saya bekerja bawah Datuk Sazali pula. Apabila dia panggil pukul 11 malam, dia habis meeting cari duit pukul 10 lebih. On the way dia kata datang rumah aku. Sebab besok aku fly pagi, tapi ada benda yang kau kena buat kerana tadi aku dah seal lah dengan klien. Walaupun dia seal dengan klien RM100,000. RM100,000 untuk TV ni lekat celah gigi lah. Dia balik rumah dia USJ 17, saya drive daripada Shah Alam pergi ke rumah dia. Kadang-kadang jumpa dekat gate dia. Dia keluar, gate tak buka. Dia bawakan saya satu air. Sebab benda tu 2 minit dia isap okok, saya pun isap okok. Dia kata kita dah dapat satu projek daripada PLKN. RM100,000 pun okey. Tapi DG nak jadi penaja. Kau shoot sajalah gambar apa cerita pun PLKN ni, tapi aku nak ketika mereka bercakap dengan mak mereka, line DG itu muncul 3 second, okey, DG bayar 100,000. Okey, saya kata yes bos. Saya pun start kereta saya dan balik. Kadang-kadang perkara-perkara begini di waktu-waktu yang sukar terpaksa kita laksanakan kerana dia panggil office in my head, pejabat ada dalam kepala kita. Tapi saya fikir semua orang tak mau macam tu tuan-tuan. Semua orang akan menganggap bahawa dalam budaya kerja kita orang Melayu, dalam budaya kerja kita orang Islam lah konon, kita bukanlah hamba pekerjaan. Tapi saya fikir kata pekerjaan tak menjadikan kita kurang untuk beribadat. Sebab ada sebahagian ulama' mengatakan apabila kamu niat untuk pergi bekerja sebagai satu ibadat, berarti apa saja kebaikan yang kamu buat dalam pekerjaan itu akan digandakan sebagai ibadat berganda. Kerana kamu telah menggandakan pekerjaan yang kamu anggap ibadat. Tapi saya fikir orang akan menggunakan bahawa ini akan menjadi punca kepada kurangnya tanggungjawab suami pada isteri. Ini akan menyebabkan saya menjadi ayah yang tidak ada waktu berkualiti dengan anak-anak. Jadi macam-macam sebab kekangan untuk berjuang adalah apa? Adalah alasan yang dimunasabahkan. Itu orang tak boleh berjuang, orang hanya boleh bekerja kan. Bila bekerja ni ikutlah 9 hingga 6. Kalau nak berjuang tu, orang akan ada alasan yang boleh dimunasabahkan. Alasan-alasan yang tak boleh nak dilawan kerana cakapnya adalah isteri haruslah keutamaan. Saya tak maulah kerana kerja saya kehilangan rumah tangga. Mereka mencipta alasan-alasan yang hingga kita menggambarkan bahawa menentang arahan alasan ini adalah menentang kemanusiaan dan menentang keagamaan. Begitulah selalu orang protect untuk berada dalam syarikat yang sukar tapi nak gaji dan nak mendapat hak sebagai pekerja yang lengkap, tapi tak mahu bersama dengan syarikat ketika syarikat sukar. Saya kata banyak mentaliti dalam keadaan sekarang kena berubah kerana saya tak fikir kita akan melalui tahun-tahun yang selesa dari tempoh 6 bulan bawa ke 24 bulan. Jadi saya stream dengan saudara, saya pilih tajuk ni kerana saya fikir kata kita per individu kena belajar bagaimana dalam bahagian permainan yang sukar ni kita tidak menjadi perosak. Jadi kalaupun kita tak boleh menyumbangkan sesuatu yang baik dengan syarikat, tetapi janganlah menjadi syaitan yang meniupkan kebencian, fitnah dan keburukan dalam syarikat. Kerana apabila dijustifikasi dan diadili besok, sekiranya ternyata sebuah syarikat musnah kepada fitnah, berarti anda adalah sahamnya. Sama ada anda tukang sebar, tukang sampai, tukang sokong, anda adalah saham. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada yang lock buku dan terima kasih yang stay selama 75 minit stream. Saya harap benda ni memberi manfaat. Saya berfikir panjang untuk stream benda ni. Tapi dengan tuan-tuan saya fikir kata, kalau saya takut untuk menyatakan sesuatu yang barangkali orang tak suka,
Bererti saya pun termasuk dalam golongan yang tidak menyedari negara ini sedang menanti kedatangan waktu sukarnya. Oleh kerana saya wartawan, saya ada fakta, saya ada analisis, saya ada kajian. Saya share dengan saudara kerana apa yang saya share dengan saudara, apa yang sepatutnya terguna pakai selepas ini. Dan kerana saya bagi tahu kepada saudara bahawa janganlah tunggu sampai jadi berada dalam senarai Turki dengan 70% inflasi, berada dalam keadaan Mesir di mana kadar pengangguran naik sampai ke parah 30%. Kita berada dalam macam Sri Lanka yang dah memang muflis, Pakistan hari ini yang tiada dana, yang tidak memiliki dana untuk menanggung ekspor luar lebih daripada 2 bulan hutang jangka pendek, barulah kita nak berjaga-jaga. Ianya sudah terlambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.